Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi uh, untuk kita sama-sama mempelajari berkait penulisan karangan bahagian A, kertas 1. Isu yang bakal saya bawakan pada hari ini berkait dengan tema gejala buli. Sebelum ini kita telah mempelajari tema semangat kejiranan. Jadi untuk hari ini kita akan melihat tema yang kedua, iaitu tema gejala buli. Baik, kita sama-sama lihat soalan di skrin. Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada langkah mengatasi gejala buli. Uraikan pendapat anda tentang langkah mengatasi gejala buli di sekolah. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Jadi ada 3 langkah mengatasi gejala buli. Yang pertama, tindakan tegas pihak sekolah. Kedua, kempen anti-buli di sekolah. Dan yang ketiga, peranan rakan sebaya. Baik, jadi untuk itu kita sama-sama siapkan bahagian pendahuluan untuk tema gejala buli. Jadi temanya ialah gejala buli di sekolah. Manakala arah soalan ialah langkah mengatasi. Baik, untuk hari ini kita lihat karangan berpandukan lembaran grafik akronim RATPUT, iaitu RA ayat rangsangan, T ayat tema, P peribahasa, U umpama yang merujuk pada contoh, sama ada contoh bermaklumat atau contoh merujuk pada tingkah laku, T tugasan, dan mungkin juga ada pelajar yang ingin menulis tugasan dalam bentuk ayat tanya. Baik, sama-sama kita lihat bahagian pendahuluan. Dan semasa ini isu buli kerap menjadi bualan dalam kalangan warga Malaysia. Tema, buli ditakrifkan sebagai perbuatan melukakan emosi atau tubuh badan orang yang lebih kecil. Buli dilakukan bertujuan menakut-nakutkan orang lain. Tambah parah apabila adanya kematian sebagai akibat gejala buli yang dilakukan. P peribahasa. Gejala buli yang kerap berlaku bertepatan dengan peribahasa, bagi mentimun dengan durian. U contoh bermaklumat. Sebagai contoh, kes buli yang menimpa Muhammad Farhan, seorang penuntut di Universiti Pertahanan Malaysia, menunjukkan bahawa buli boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Tugasan dalam bentuk ayat nyata, oleh itu langkah mengatasi gejala buli yang menjadi mauduk perbincangan akan dihuraikan secara mendalam demi kemaslahatan semua pihak. Dalam bentuk tanya, soalnya apakah langkah-langkah yang paling efisien untuk menangani gejala buli di sekolah? Baiklah, kita teruskan dengan bahagian isi. Tema gejala buli seperti mana yang kita lihat tadi, arah soalan ialah langkah mengatasi. Jadi gambar pertama yang diberi ialah tindakan tegas pihak sekolah sebagai langkah mengatasi gejala buli. Baik, kita pergi pada ayat yang pertama. TI, tugasan idea. Tugasan ialah langkah mengatasi gejala buli. Idea ini adalah tindakan tegas pihak sekolah. Jadi ayatnya, langkah mengatasi gejala buli ialah pihak sekolah perlu mengambil tindakan tegas terhadap pembuli. Pihak sekolah akan menjadi subjek dalam ayat yang berikutnya. Pihak sekolah harus dikembalikan kuasa rotan bagi memastikan amalan buli tidak berluasan di sekolah. Bagaimana caranya? Pembuli harus dirotan oleh guru disiplin dan mereka juga perlu dijelaskan keburukan perbuatan membuli sebelum dirotan.
kesan natijahnya pembuli akan sedar kesan buruk perbuatannya dan mangsa buli dapat belajar dalam keadaan yang selesa. Sebagai contoh, pembuli yang dirotan pasti berasa terkesan kerana dihukum dengan hukuman yang berat. Oleh itu benarlah sebagai simpul kecil. Oleh itu benarlah tindakan tegas terhadap pembuli merupakan langkah berkesan untuk mengatasi gejala buli. Dengan isi kedua, iaitu langkah mengatasinya ialah dengan mengadakan kempen anti-buli di sekolah. Saya bacakan tugasan idea. Langkah mengatasi gejala buli ialah pihak sekolah perlu mengadakan kempen anti-buli di sekolah. Kempen anti-buli harus dilancarkan pada peringkat Kementerian Pendidikan dan di sekolah-sekolah seluruh negara. Bagaimana caranya? Kempen anti-buli harus diisi dengan ceramah kesedaran oleh pihak polis dan tayangan video berkait kesan buli. Natijahnya, pelajar yang berisiko menjadi pembuli akan sedar bahaya gejala buli dan menjauhi gejala ini. Sebagai contoh, sekolah yang diwartakan sebagai zon bebas buli sepanjang tahun mampu merealisasikan hasrat buli sifar di sekolah. Oleh itu benarlah, kempen anti-buli merupakan langkah berkesan untuk mengatasi gejala buli. Maksud saya ini perenggan yang keempat. Isi yang ketiga, langkah mengatasi ialah melalui pembimbing rakan sebaya di sekolah. PI, langkah mengatasi gejala buli ialah rakan sebaya perlu bertindak sebagai pembimbing yang berkesan. Pembimbing rakan sebaya harus diwujudkan di semua sekolah di seluruh negara. Pembimbing rakan sebaya harus memberikan bimbingan, nasihat dan melaporkan kejadian berkait kes buli di sekolah. Huraian pesan, natijahnya rakan sebaya pasti sedar bahawa mereka sentiasa dipantau dan dibimbing secara berterusan bukan sahaja oleh guru, malah oleh rakan sebaya mereka sendiri. Sebagai contoh, pembimbing rakan sebaya merupakan unit khas di bawah unit bimbingan dan kaunseling sekolah. Oleh itu benarlah kewujudan pembimbing rakan sebaya merupakan langkah untuk mengatasi gejala buli. Baik, bertemu kita untuk bahagian kesimpulan. Formula yang digunakan ialah Raspberry. RA, ayat rangsangan untuk kesimpulan. Akhirul kalam. S, semoga, harapan. S yang kedua sememangnya pandangan yang kita letakkan peribahasa dan ramalan dan impian. Penandanya ialah sekiranya dan maka. Ayat rangsangan, kesimpulan sebagai simpul besar. Akhir kalamnya, isu buli kerap menjadi persoalan dalam kalangan warga Malaysia. Mungkin ramai yang perasan bahawa ayat rangsangan dalam bahagian kesimpulan sama dengan ayat pertama pada bahagian pendahuluan. Dua penandanya, akhir kalam dan dasar wasa ini yang diubah. S, semoga, harapan, semoga gejala buli dapat diatasi hingga ke peringkat akar umbi. S, sememangnya sebagai pandangan, sememangnya gejala buli masih membarah dalam institusi pendidikan di seluruh negara. Letak satu peribahasa, oleh itu sebelum nasi menjadi bubur dan sebelum nanah menjadi tokak, gejala buli perlu diatasi segera. Ramalan dan impian, sekiranya dan maka sekiranya gejala buli berjaya diatasi, maka harapannya generasi muda di negara ini pasti mampu mendepani pelbagai masalah sosial yang lain. Baik, sebelum kita berakhir, saya tinggalkan anda dengan latihan untuk dijadikan sebagai kerja dan anda siapkan sepanjang cuti PKP ini. Baik, saya bacakan gambar di bawah. Ini menunjukkan strategi yang dapat menjanakan kecemerlangan dalam kalangan murid. Huraikan pendapat anda tentang strategi belajar untuk mencapai kejayaan. Panjangnya huraian adalah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Ada 3 strategi belajar untuk menjanakan kecemerlangan. Yang pertama, memberikan tumpuan di dalam kelas. Strategi kedua, mengulang kaji pelajaran di rumah. Dan strategi ketiga, menelaah di perpustakaan. Jadi untuk menulis bahagian pendahuluan, saya minta untuk pelajar mengaplikasikan teknik menulis pendahuluan dengan menggunakan formula RAT-PUT yang telah dipelajari sebentar tadi. Manakala pada bahagian isi, pastikan anda menulis menggunakan formula tisu bahas untuk ketiga-tiga idea yang dicadangkan. Pada bahagian kesimpulan, pastikan
anda mengaplikasikan pula formula RASSPERI untuk menulis bahagian kesimpulan. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.